Baiklah, kita beralih ke perkembangan di Selangor. Laporan hari ini antara lain KPKT lulus peruntukan RM1 juta transformasi PPR Lembah Subang 1, juga penduduk Kundang Anjur Bantahan mendesak kerajaan negeri segerakan naik taraf jambatan. Bersama Samsia Samsi untuk laporan penuh langsung dari studio berita RTM Selangor. Silakan Sam. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT hari ini meluluskan peruntukan kos sebanyak RM1 juta kepada projek perumahan rakyat PPR Lembah Subang 1 bagi mentransformasi PPR berkenaan. Proses transformasi itu akan dilaksanakan dalam masa terdekat demi memastikan keselesaan penduduk di kawasan perumahan itu terjamin. Peruntukan tersebut melibatkan kemudahan asas seperti pembaikan penerapan semula jalan, penerapan kawasan meletak kenderaan, memasang penutup longkang dan landscape di sekeliling kawasan yang dijangka siap dalam masa 3 bulan. Menurut Menteri KPKT Tan Sri Noor Omar, selain peruntukan itu, pihaknya turut memperuntukkan sebanyak RM10 juta bagi transformasi jangka panjang termasuk pembaikan lift dan juga tempat meletak kenderaan secara bertingkat di PPR berkenaan. Kita akan uruskan sewa, maintenance dan semuanya lah. Kita akan ambil pengurusannya. Yang hari ini kita serah kepada kerajaan negeri seperti hari ini di MPPJ kita lihat cukup daif sekali. Mereka hanya tahu kutip sewa tetapi mereka tak ada ambil berat mengenai maintenance. Beliau memberitahu media selepas merasmikan Karnival Gotong Royong Merdeka Raya yang dilaksanakan di PPR Lembah Subang 1. Kira-kira 2,000 penduduk menyertai aktiviti gotong royong yang merupakan fasa pertama bagi proses transformasi PPR berkenaan. Gotong royong itu turut dilaksanakan sempena sambutan Hari Kemerdekaan tidak lama lagi. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Noor mempersoalkan tindakan kerajaan PKR Selangor yang melarang penyertaan Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ dalam Karnival Gotong Royong Merdeka Raya yang diadakan di PPR Lembah Subang 1 hari ini. Surat arahan terbabit dikeluarkan Esko Selangor Datuk Iskandar A. Samad kepada MBPJ. Menerusi surat yang bertarikh 26 Ogos itu, kerajaan negeri mendakwa PPR Lembah Subang 1 belum lagi diserahkan kepada KPKT kerana surat permohonan diterima pada 17 Ogos lalu. Maka sebarang program di PPR berkenaan oleh KPKT perlu mendapat kelulusan kerajaan negeri. Kesal dengan pendirian itu, Tan Sri Noor menyifatkan tindakan kerajaan negeri Selangor hanya mementingkan politik semata-mata tanpa menghiraukan keselesaan dan kebersihan kawasan perumahan PPR Lembah Subang 1. Saya nak beritahu kepada kerajaan negeri, kalau kami tak ada kelulusan pun, ini tanah kami, ini rumah kami. Apa hak kerajaan negeri untuk menghalang kami? Hanya hak mereka, kita beri hak kepada mereka untuk mengurus rumah yang kita buat di atas tanah kita. Kalau mereka tak reti nak mengurus, pulang balik harta kami. Lebih menyedihkan apabila kerajaan negeri turut menghasut penduduk PPR berkenaan membantah program gotong royong itu dengan membaling sepihan siling dari tingkat atas blok kediaman berkenaan sejak semalam. Apa yang berlaku daripada semalam, ada penduduk-penduduk yang tidak bertanggungjawab ini membaling daripada atas, dan pagi ini sebagai contoh daripada mereka baling. Ini adalah akibatnya. Apabila kerajaan federal, parti lain memerintah, kerajaan negeri, parti lain yang memerintah, walaupun niat baik kerajaan federal untuk membantu penduduk di negeri Selangor, tapi kerajaan negeri Selangor tak mahu terima. Dalam perkembangan berasingan, penduduk di Kundang Rawang mendesak kerajaan PKR Selangor dan pihak bertanggungjawab menyegerakan naik taraf jambatan di kawasan mereka. Jambatan merentasi Sungai Kundang yang sempit dan berbahaya kepada pengguna jalan raya itu dilalui beribu kenderaan setiap hari kerana tiada pilihan lain. Justru penduduk menganjur Bantahan mendesak kerajaan negeri mempercepat pelebaran jambatan tersebut bagi mengelak nyawa pengguna jalan raya terancam yang terpaksa bersabung nyawa setiap hari kerana terpaksa melalui jambatan sempit.
apa yang mengecewakan mereka, kerajaan PKR sering mendabik dada. Selangor mempunyai rizab duit melebihi 3 bilion ringgit, namun ironinya penduduk masih lagi menagih sebuah jambatan baharu untuk kesejahteraan kehidupan mereka. Sudah banyak kali saya nampak banyak kereta masuk dalam sungai ini. Dan yang penting, jambatan ini perlu dipercepatkan. Okay? Kalau tidak, mungkin satu hari lagi banyak kemalangan. Sudah lama tunggu pun jambatan yang sama saja. Kerajaan negeri ada duit banyak, so apa yang nak cakap itu? Cuma minta mereka bagi peruntukan, lepas tu buat jambatan yang ni saja. Menteri Besar ikut maklumat, dia mengatakan kerajaan ada 3 bilion. Untuk buat apa? Adakah untuk buat simpanan? Tengok jabatan ni. Ini jabatan kolonial British. Dah berapa tahun? Sekarang pembangunan dekat kawasan ni, ada kilang, ada perumahan baru, penduduk dah ramai, kenderaan besar dah lalu. Sementara itu, Adun Kuang Datuk Abdul Syukur Idrus memberitahu beberapa aduan telah dibuat kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk membina atau menaik taraf jambatan berkenaan, termasuk pernah dibangkitkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN Selangor sebelum ini. Saya pun dah kemukakan beberapa kali dah. Khususnya dalam perbahasan di Dewan pun saya pernah dikemukakan, dan beberapa kali Dewan saya mengemukakan soalan bertulis kepada kerajaan, khususnya kepada Menteri Besar. Dan bagi saya sebenarnya tidak ada masalah untuk kerajaan negeri menyegerakan pembinaan jambatan ini. Bagi saya, kalau kerajaan negeri nak buat, kerajaan negeri sendiri mendapat peruntukan malis lebih daripada 500 juta setahun. Mengapa ianya tidak disegerakan? Padanya, kerajaan negeri perlu mengetepikan perbezaan politik dan membina atau melebarkan jambatan baru di Kundang. Jambatan kecil dan sempit berukuran 20 meter panjang itu yang merentasi Sungai Kundang merupakan jalan utama penduduk di sekitar Kundang untuk ke Lebuh Raya Kuala Lumpur, Kuala Selangor, latar. Bukan saja fasih berbahasa Melayu, Kuah Leong Sun, 65 tahun, malah mahir menulis tulisan Jawi. Leong Sun yang masih gigih berniaga mengusahakan perniagaannya yang rata-ratanya dikunjungi penduduk Melayu meskipun kini beliau diserang strok dan lumpuh sebelah tangan. Saksikan laporan ini. Hidup bercampur dengan masyarakat Melayu dan India membuatkan Leong Sun, pengusaha perniagaan batu nisan di Pekan Lama Kuala Selangor ini, mahir menulis Jawi. Menurutnya, minat menulis Jawi mendorongnya berguru dengan seorang ustaz yang sudi mengajarnya mengeja nama pelanggan yang menempah batu nisan. Beliau mengakui mengambil masa beberapa tahun untuk memahirkan diri menulis Jawi. Ada satu ustaz. Saya cara tanya dia punya nama. Dia dulu kerja pejabat agama sini. Dia hari-hari dia pergi kedai kopi. Dia cakap doktor dia, mana yang saya tahu tanya sama dia. Ada macam lah. Hari-hari tulis simpan lah sini. Itu saya. Jadi dapatlah itu Jawi tulisan. Pada sekarang lah. Dari kecil saya tulis lah. Leong Sun memberitahu hampir 70% pelanggan Melayu yang datang ke kedainya untuk menempah batu nisan tidak boleh menulis Jawi. Malah ada juga pelanggannya yang malu kerana tidak pandai menulis Jawi. Beliau turut melahirkan kebimbangan suatu hari nanti kemahiran menulis tulisan Jawi ini tidak dapat diwarisi generasi akan datang. Saya tengok akan datang kalau dia terubah. Ini memang habis. Sementara itu, Cik Ahmad Yun yang mengenali Leong Sun lebih 40 tahun melahirkan rasa bangga terhadap kebolehan Leong Sun itu, memandangkan beliau satu-satunya pengusaha batu nisan berbangsa Cina di kawasan itu yang boleh menulis Jawi. Tapi dia seorang yang aku tahu. Lain tak ada. Tak ada. Petulis Rumi aja lah. Kalau Jawi ni jarang.
Dia seorang lah. Dia dah lama dia tanya lama pun dia faham dah, dia dah cam apa yang tulisnya. Selain batu nisan, Leong Son turut mengusahakan perniagaan membuat batu lesung dan peralatan berasaskan batu granik lain di pekan itu sejak berumur 18 tahun lagi. Perniagaan itu merupakan perniagaan turun-temurun daripada datuknya. Sekian dahulu laporan untuk N5 dari Selangor hari ini. Kembali semula kepada Taufik di Angkasa Puri.